Angkat berat Sukma akhir berlangsung pada Selasa selepas tertunda selepas berlaku isu membabit kes doping 3 atlet angkat berat yang akan bersaing di Sukma. Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM sudah menarik diri daripada terbabit dalam penganjuran atau pengelolaan acara ini. Justru apa jadi dengan acara ini dari segi pengiktirafan dan sebagainya. Untuk itu kita bersama Presiden MWF Datuk Ayub Rahmat. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Datuk sudi bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Ini satu isu yang sangat serius di Sukma kali ini, Datuk. Jadi soalan pertama saya, di sebalik usaha keras yang diambil MWF dan pihak berwajib, masih berlaku kes doping membabitkan sukan angkat berat. Jadi apa pandangan Datuk dalam hal ini? Jelas, kita sebenarnya telah melalui satu perjalanan yang cukup perit apabila sukan angkat berat ini terpalit dengan berkaitan tentang doping dan sebagainya, dan ianya telah pun membawa kepada usaha yang dilakukan oleh semua esko PABM untuk meminda perlembagaan pada tahun 2019. Okey. Ya. Ya, teruskan Datuk. Ya. Apabila ada pindaan perlembagaan yang melibatkan semua negeri dari segi perwakilannya telah bersetuju untuk kita meminda perlembagaan, dan di situ ada menyebutkan bahawa sebarang perlakuan doping maka akan mengikat negeri-negeri itu untuk tidak dibenarkan bertanding di mana-mana kejohanan, terutamanya di Sukma dan sebagainya. Dan sebenarnya kita tak pernah berperang pun, kita pun tak pernah berlawan dengan sesiapa, walaupun ada orang yang mengatakan bahawa mereka menang, PABM kalah. Tidak, bukan begitu. Kita mempertahankan perlembagaan PABM yang ingin melihat bahawa sukan angkat berat ini akan bersinar pada masa yang akan datang. Dan sebenarnya ada juga yang mengatakan bahawa pelik kerana tak berlaku di dunia yang berkaitan tentang pengantungan semua pasukan. Jadi perlu juga diingat pada tahun 2015, 5 negeri di India telah pun digantung daripada menyertai kejohanan di peringkat kebangsaan mereka. Di Thailand 2019, Thailand digantung dari segi menjadi tuan rumah bagi kejohanan dunia di sana. Dan Malaysia sendiri akibat daripada 2, 3 ataupun 4 atlet yang terbabit dengan doping, maka kita diharamkan keseluruhan tim dan juga teknikal, pegawai-pegawai teknikal daripada terlibat dalam kerja-kerja ataupun penglibatan mereka di antarabangsa. Maka ini bukti yang menunjukkan bahawa ini bukan sesuatu yang pelik, dan ini memang berlaku pun di peringkat dunia. Cuma apabila kita bertegas di peringkat kebangsaan, maka inilah yang terjadi apabila kita tidak boleh menerima apa jua keputusan. Kita sebenarnya rakan kongsi yang baik dengan MSN dan juga ISN ataupun Adamas. Maka keputusan-keputusan yang kita buat ini adalah bertujuan untuk memastikan bahawa sukan angkat berat tidak terkena lagi digantung di peringkat antarabangsa. Okey, tapi persoalan saya, Datuk, adakah kes doping terbaru di Sukma ini memberi kesan kepada hubungan dengan Persatuan Induk Antarabangsa? Manakah sebelum ini PABM pernah dikenakan tindakan berkaitan isu doping? Ya, kita telah pun berhubung dengan pengarah Adamas dalam perbincangan kita semalam, sehingga kita buat keputusan tersebut, dan kita bertanyakan sama ada mereka-mereka yang terkena doping di luar daripada pertandingan ini sama ada dilaporkan kepada WADA ataupun tidak. Dia kata ya, dia laporkan kepada WADA. Maka kalau kita di peringkat antarabangsa, kita sebenarnya tertakluk kepada IWF dan juga WADA Code. Di IWF di bawah artikel 12.3 dalam breach of and applicable sanction, dia menyebutkan bahawa member of federation sanction 1 tahun dan juga $50,000 akan dikenakan fine. Dan kemudian kalau ada pelanggaran seterusnya,
maka ia akan mengakibatkan negara-negara yang bergabung yang menjadi members of federation akan di ban ataupun digantung selama 4 tahun dan juga denda sehingga 500,000 US dollar. Maka di dalam itu dari segi artikel 12.3 IWF bagi wadah kod, bagi artikel 11.2 consequences for team sport, dia pun sebut if more than 2 member of the team in a team sport are found committed in doping dan sebagainya, maka dia boleh dihalang daripada terlibat dalam sukan, disqualified dan juga digantung. Maka apa yang kita buat di IWF ni, yang dibuat oleh PABM ni berdasarkan kepada artikel di peringkat antarabangsa yang melibatkan wadah kod dan juga artikel di bawah IWF. Kerana apa jua yang berlaku dalam negara yang melibatkan negeri dan sebagainya, dia tak sebut satu negeri itu satu, tetapi dia gabungkan dan kita ni PABM yang akan menerima balanya. Okey, baik. Kita berbalik semula kepada Sukma, Datuk. Sekarang ini satu jawatan kuasa khas Sukma menganjurkan acara angkat berat. Tetapi bagaimana dengan status pengiktirafan rekod Sukma dan juga rekod kebangsaan yang di mana pada awalnya PABM terlibat, tapi sekarang ini satu jawatan kuasa khas pula yang menganjurkan. Jadi untuk rekod kebangsaan kalau ada yang dicipta dan sebagainya, bagaimana kedudukannya? Ya, apabila kita menarik diri, maka ialah kita pun ada juga membantu di balik tirai untuk pastikan bahawa sukan ini berjalan dengan baik. Kerana kita apabila kita tarik diri, kita bukannya nak bergaduh, tetapi kita ingin menegakkan dari segi peraturan dan undang-undang. Maka apabila berlaku demikian, maka juri dan sebagainya, technical officers lah yang terlibat mestilah mendapat lesen daripada IWF, ada pengalaman dan sebagainya. Maka apabila ini semua daripada technical, daripada PABM yang qualified ini menarik diri, maka dengan sendirinya lah segala keputusan di dalam Sukma tersebut sebenarnya tidak boleh diambil kira sama ada dia buat rekod kebangsaan ataupun rekod dunia. Maka ini adalah jelas. Mana-mana kejohanan pun memang Persatuan Sukan itu terlibat untuk mengesahkan ataupun tamasya ataupun kejohanan itu adalah sah berdasarkan kepada peraturan dan juga undang-undang yang ada. Okey, baik. Terima kasih Datuk Ayub Rahmat kerana sudi berkongsi maklumat mengenai isu sukan angkat berat di Tamasya Sukan Malaysia Sukma. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.